Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Azman, nombor matrik C19A0253. Hai, nama saya Muhammad Syarif Mak Zaki, nombor matrik C19A0289. Hai, nama saya Muhammad Ejimi Kameshuddin, memegang nombor matrik C19A0293. Hai, nama saya Wana Syasha Nabila binti Warasli, nombor kad matrik C19A0838. Okey, hari ini kami ingin ceritakan sedikit tentang sejenis makanan iaitu lemang. Kami memilih sebuah kedai yang bernama Lemang Kasih Sayang untuk kami mencari maklumat tentang lemang. Okey, jom kita lihat video seterusnya. Lemang semestinya makanan yang susah untuk ditolak jika dipelawa. Bentuknya yang silinder dan teksturnya yang melekit seakan-akan pulut menjadi kegemaran ramai. Lemang merupakan makanan tradisi masyarakat Malaysia yang terkenal, terutamanya pada Hari Raya Aidilfitri. Jika tiada lemang, ia diibaratkan sebagai memakan nasi tanpa lauk pauk. Bagi penjual lemang, meredah hutan adalah perkara biasa bagi mencari buluh yang sesuai untuk membuat lemang. Mereka sudah hampir tahu tentang selok-belok hutan. Mereka memilih buluh yang nipis dan bukan yang tebal kerana buluh yang nipis lebih cepat masak dan mudah menyerap haba berbanding dengan buluh yang tebal, yang kemungkinan mengambil masa yang berjam-jam untuk masak. Penjual lemang telah pergi ke hutan yang berdekatan untuk mencari buluh. Setelah mengenal pasti buluh yang bersesuaian, buluh ditebang menggunakan sebilah parang untuk dijadikan lemang. Lemang merupakan resam daripada orang asli di Malaysia yang menjadikan lemang sebagai makanan utama mereka. Makanan ini dikatakan berasal dari orang asli di Kelantan. Selepas itu, buluh hendaklah dipotong untuk memudahkan proses memasukkan pulut dalam buluh. Orang dahulu menggunakan kaedah memotong secara tradisional dengan menggunakan parang atau gergaji. Kini mereka telah menggunakan secara moden iaitu menggunakan mesin khas untuk memotong buluh. Mesin ini memudahkan mereka untuk memotong buluh secara kecil-kecilan. Dengan adanya mesin ini, ia dapat memudahkan dan mempercepatkan kerja mereka untuk proses memotong tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Setelah buluh-buluh itu dipotong, ia akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum memasukkan bahan-bahan asas ke dalamnya. Proses pembersihan buluh ini menggunakan berus supaya
miang-miang dan duri yang terdapat di buluh itu akan hilang. Hanya air paip sahaja yang digunakan untuk membersihkan potongan buluh ini. Bahan-bahan mentah yang mereka gunakan untuk memasak lemang adalah beras pulut, santan, garam, daun pisang dan juga bahan yang paling utama adalah buluh. Daun pisang dimasukkan ke dalam potongan buluh sebagai pelapis dan untuk memberikan aroma yang lebih enak. Mereka memasukkan beras pulut ke dalam buluh 3/4 penuh dan dihentakkan perlahan-lahan buluh tersebut supaya beras pulut penuh dan padat. Bahan-bahan ini perlu dimasukkan secara berhati-hati kerana buluh berbentuk silinder dan mempunyai ruang yang kecil. Seterusnya, tempurung kelapa dijadikan aran. Tempurung ini akan dikumpulkan ke dalam bakul dan diletakkan di suatu tempat bagi memudahkan penambahan aran semasa proses memasak. Tempurung-tempurung kelapa dan kayu kayan ini dijadikan sebagai aran untuk menghidupkan api dan menjadi sumber bahan api yang utama supaya lemang tersebut dapat dimasak dengan cepat. Cara masak lemang. Cara tradisional untuk memasak lemang memerlukan tenaga dan masa yang banyak. Ini kerana ia perlu dipantau setiap minit dan dikawal apinya supaya lemang-lemang yang dimasak tidak terlalu masak atau terlalu mentah. Lemang yang dimasak menggunakan cara masak tradisional haruslah mempunyai dua bahan yang utama iaitu langgai dan api. Langgai digunakan untuk mendirikan lemang-lemang dan kedudukan lemang-lemang tersebut haruslah strategik supaya semua bahagian lemang dikenakan api yang membuatkan ia mudah dan cepat masak. Arang diletakkan di bawah langgai dan kemudiannya api dipasang. Lemang hendaklah dibakar di bawah bakaran api sederhana sehingga 4 hingga 5 jam. Para penjual hendaklah memantau buluh lemang tersebut dan diperbalik-balikkan batangnya supaya ia masak dengan lebih sekata dan tidak rentung. Setelah lemang yang dibakar telah masak, para penjual akan membiarkan lemang yang telah dibakar masak untuk direhatkan selama 1 jam. Lalu diangkat dan diletakkan di dalam bakul yang telah disediakan untuk dijual kepada pelanggan yang datang untuk membeli. Selain itu, permintaan terhadap lemang sangat-sangat menggalakkan dan menjadi permintaan yang tinggi lebih-lebih lagi pada musim perayaan dan kepada penggemar lemang. Hal ini kerana lemang susah untuk didapati kerana cara pembuatannya memerlukan kesabaran yang tinggi. Sebagai kesimpulannya, lemang boleh dinikmati bersama-sama hidangan sampingan lain seperti rendang, kuah kacang, ayam masak merah, lodeh, serunding dan macam-macam lagi. Lemang sama seperti nasi, ia boleh dinikmatinya dengan pelbagai jenis lauk dan ia juga mengenyangkan kerana lemang diperbuat daripada beras pulut yang mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi.